Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ustaz Yusuf, barisan jawatankuasa masjid, seterusnya puan-puan muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang kerana dengan limpah kekuatan serta inayah yang dianugerahkannya kepada kita, maka kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu, dalam dewan masjid yang sangat indah ini. Pagi ini agenda kita adalah untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan satu tajuk yang saya rasa sangat mustahak, sangat mustahak kepada semua lapisan masyarakat, termasuklah kepada puan-puan muslimat selaku ibu yang sangat besar peranannya dalam sesebuah keluarga. Hari ini kita nak tengok berkenaan dengan komunikasi warisan, dan khusus perbincangan ataupun fokus kita ialah kepada komunikasi warisan orang kita, orang Melayu. Sebab dalam Malaysia ni bila kita sebut orang Melayu, kita merujuk kepada orang Islam. Kerana itu sudah pun termaktub di dalam perlembagaan. Kalau di Malaysia, dalam konteks Malaysia, kita tak pedulilah negara lain, bukan kerja kita itu, tapi kerja kita ialah di sini. Maka di sini apabila kita sebut sahaja orang Melayu, artinya dia orang Islam. Kalau dia orang Melayu tapi dia tidak beragama Islam, dalam konteks kita di Malaysia, kita tak kira dia sebagai orang Melayu. Kalau dia keluar daripada agama Islam, dia sudah tidak diambil kira sebagai orang Melayu lagi. Demikian pentafsiran kita, demikian kuatnya pegangan kita kepada agama ini. Dan ini sudah pun diperturunkan sejak daripada dulu lagi. Ini bukan benda baru. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah kita, nenek moyang kita itu sanggup mati, sanggup menggadai nyawa untuk mempertahankan tanah air, mempertahankan maruah, mempertahankan akidah kita. Jadi kita harusnya berterima kasih banyak kepada nenek moyang kita. Walaupun dihimpit macam-macam dugaan, cabaran, tribulasi, tetapi masih lagi berjaya mempertahankan akidah kita. Hari ini kita nak tengok tamadun kita, kerana bangsa Melayu ini adalah bangsa yang bertamadun. Tak semua bangsa yang wujud di dunia ini, yang pernah wujud di dunia ini, ada tamadun. Ada juga ketumbukan bangsa yang begitu kuat dalam sejarah, tetapi tidak disebut orang mereka itu bertamadun. Kita orang Melayu, walaupun kita tidak menakluk dunia atau menakluk sebahagian daripada dunia, tetapi kita punya tamadun, disebut tamadun Melayu. Orang Cina pun ada tamadun, disebut tamadun Cina. Orang India pun ada tamadun, disebut tamadun India ataupun tamadun Indus. Barat, Barat ni kemudianlah disebut tamadun. Arab juga disebut tamadun. Bila datang Islam ke tanah Arab, lagi tinggi tamadun mereka berbanding dengan tamadun Arab jahiliah tu. Dia tidak ada tamadun sebenarnya. Sama juga dengan kita orang Melayu. Sebelum kedatangan agama Islam, kita sudah ada kerajaan-kerajaan yang lama, kerajaan sebelum Islam, yang namanya macam-macam.
Antaranya perempuan barangkali pernah dengar ya, tamadun Funan ataupun kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya. Sriwijaya ni di kawasan kita lah. Kemudian Kedah Tua. Kedah Tua ni yang bermula dengan Merong. Dia sebutan dia Merong ya, bukan Merung. Kalau disebut Merung kan, dia Merong sebenarnya, Merong Mahawangsa. Yang itu yang Kedah Tua tu. Selepas kedatangan Islam, tamadun ataupun kerajaan ini lebih hebat lagi. Sebab itu dalam catatan sejarah kita ada umpamanya Aceh di alam Melayu. Memanglah dari segi ketumbukan ataupun etnik bangsa Aceh itu dia tak namakan dia sebagai orang Melayu ya. Tapi saya bercakap di sini dalam konteks alam Melayu. Kemudian kita ada Melaka. Kita ada Kedah, Kesultanan Kedah. Kesultanan Kedah ni maknanya selepas salah seorang daripada keturunan Merong tadi itu memeluk agama Islam, menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah tahun 1136. Maka bermulalah apa yang disebut Kesultanan Kedah. Jadi itu dah Islam rajanya. Itu nombor satu dikira, Kesultanan nombor satu. Sampai hari ini yang ada Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin ini nombor 29. Tak putus tu. Sebab itu Kesultanan Kedah itu ramai orang yang menganggapnya sebagai kesultanan yang tertua. Sebab sampai hari ini dah ada nombor 29. Seorang lepas seorang lepas seorang lepas seorang gitu. Ya. Begitu juga dengan Patani yang nama lamanya itu Langkasuka. Saya ingin berkongsi dengan puan-puan muslimat apa yang saya petik daripada kenyataan yang dikeluarkan ataupun yang ditulis oleh Juri Lina ni. Dia kata Architects of Deception, Secret History of Freemasonry. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah sesuatu negeri. Yang pertama dia kata kaburkan sejarahnya. Ini yang jadi kat kita ni. Sampai kita tak ketahuan sejarah kita kan. Jadi kelabu habis. Jadi bercelau habis. Kan? Ada benda yang patut kita tahu, kita tak tahu. Ada benda yang kita tahu kadang-kadang sudah pun diubah-ubah. Ada juga pihak yang kadang-kadang overclaim, terlebih claim pula dah. Jadi kelabulah, jadi celaru. Kita pun tak pasti betul ke tak sejarah kita ni. Nak kata betul, dengar lagu dahsyat sangat kan. Itu tak termasuk lagi yang dikaburkan oleh penjajah-penjajah, sebab penjajah dia tulis ikut suka dia. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak lagi boleh diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ini pun satu lagi terjadi juga pada kita. Banyak bahan-bahan sejarah kita yang kita tak dapat nak tengok. Begitu banyak kota-kota yang sudah pun dihancurkan, diruntuhkan, tinggalan-tinggalan yang diruntuhkan, kan? Jadi bukti-bukti sejarah itu bukti nyata banyak yang dah tak ada. Itu tak termasuk lagi yang dibawa balik ke negara-negara penjajah, sehingga banyak bukti-bukti sejarah kita itu ada di sana. Malam tadi di masjid apa nama? Batang Janggut, saya kongsikan ada 1000 lebih bilah keris ada di Tropenmuseum di Belanda. 1000 lebih bilah. Banyak muzium kita pun tak ada banyak macam tu, kan? Ada 20,000 lebih manuskrip kita di Leiden University. Manuskrip ni maknanya kitab yang ditulis oleh nenek moyang kita, tulis tangan. Jadi di sini dah tak ada, kan? Bila sini tak ada, kita tak tahulah, kita tak boleh nak tengok pun.
Ada saki-baki sebilah dua gitulah. Pi ke muzium pun tengok kan. Muzium pun tak berapa banyak benda nak tunjuk. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dengan nenek moyangnya, dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Nah, inilah yang ditanam dalam pemikiran generasi-generasi yang terkemudian ini. Sehingga kan kita merasakan bahawa nenek moyang kita ni bukan pandai pun, tak kerti nak fikir pun, bodoh, primitif, kuno, tak kerti nak buat apa. Sebab itu ada yang mengatakan bahawa macam manalah agaknya orang Malaysia ni, orang Melayu ni, masa itu belum ada Malaysia, macam mana tanah Melayu ni nak merdeka daripada British kan. Nak buat jarum pun tak erti. Dulu kita dengar kan, orang tua dulu bagi tahu, dia kata dulu dia dengar, ditanam dalam pemikiran seolah-olah tak erti apa satu. Sebab itu saya katakan kita perlu memperbetulkan fakta ini. Nanti saya buktikan betul kan nenek moyang kita tak erti apa satu. Ini dalam bahasa Inggeris ya, George Orwell ni, dia kata the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history. Cara yang paling berkesan untuk memusnahkan, untuk merosakkan sesuatu masyarakat itu adalah dengan menghalang mereka ataupun mengkaburkan mereka daripada mengetahui sejarah mereka sendiri. Jadi inilah yang berlaku, dan kita pun rasa pelik pasal apa ni kita nak cakap tentang sejarah ni di masjid. Pulau Pinang Sebampai ni adalah merupakan kawasan yang pertama yang begitu aktif menggunakan masjid untuk menyebar luaskan kembali sejarah, supaya orang masyarakat kita ini memahami sejarah. Sebab kalau kita tak faham sejarah, memang kita tak boleh nak ke depan. Kita tidak ada jati diri. Kita menganggap segala-gala yang datang daripada barat khususnya itu molek belaka, sehingga kita nak meniru apa yang mereka buat. Itu yang secara sedikit demi sedikit terhakis dan terkikis jati diri, dan ini memberi kesan kepada akidah kita. Ini bahaya. Sebab itu perempuan sebagai ibu sangat mustahak untuk memahami sejarah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu. Kata Josh Santayana, those who cannot learn from history are doomed to repeat it. Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan mengulanginya. Itu yang bahaya tu. Apabila kita tak belajar daripada sejarah, besar kemungkinan kita akan mengulang kembali sejarah. Sebab tu sejarah itu kan sentiasa berulang. Hebat bukan main satu tamadun itu, tetapi akhirnya jatuh juga. Kenapa? Karena dia ulang balik sejarah, dia ulang balik kesilapan. Apakah kesilapan-kesilapan yang boleh menyebabkan sebuah tamadun itu jatuh? Kalau kita ambil sejarah yang hebat-hebat lah, Rom umpamanya, Rom itu kan hebat, sejarah Rom itu hebat. Kau tak nak ganggu signal. Ganggu signal. Pula Rom itu hebat, tapi akhirnya Rom juga jatuh. Sampai hari ini tinggal tiang-tiang sahaja. Kenapa Rom yang hebat itu boleh jatuh? Kata Gibbons dalam bukunya The Decline and Fall of Roman Empire, kemerosotan dan kejatuhan Empire Rom, dia kata apabila tidak seimbangnya pembangunan material dengan pembangunan spiritual, tak seimbang. Apabila pembangunan hanya dimegahkan, digahkan dengan bangunan-bangunan tinggi, dengan panggung-panggung yang tinggi, Colosseum, jalan-jalan yang hebat dan sebagainya,
sedangkan orang lupa untuk membangunkan kepribadian, perwatakan keimanan, akhirnya Rom yang hebat itu pun jatuh. Begitu juga dengan tamadun Islam. Satu ketika tamadun Islam itu berada di puncak ketamadunan, terutamanya pada zaman Abbasiyah umpamanya. Kemuncak pada zaman Khurtuba. Khurtuba ni hari ini disebut Cordoba, mengikut lidah orang Spanyol. Di Andalusia tu Spanyol lah. Saya pergi tengok sendiri La Mezquita. La Mezquita ni maknanya masjid jami', masjid besar. Di Cordoba tu. Masjid yang paling besar di atas muka bumi pada abad ke-10. Maknanya masjid tu lebih besar daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah. Punya besar. Dibina oleh Abdul Rahman ketiga. Puncaknya pada Abdul Rahman ketiga. Dibina awal lagi daripada itu. Tapi dibesarkan. Cukup besar masa itu. Dan Cordoba pada waktu itu berada di puncak ketamadunan. Orang mari belajar daripada segenap pelosok dunia. Daripada Eropah, masa itu Eropah masih lagi berada di zaman gelap. Mereka datang belajar, mengambil ilmu daripada orang Islam ini. Kalau kita pergi tengok hari ini, di belakang-belakang kawasan masjid tu, Masjid La Mezquita tu di Cordoba tu, itu adalah Jewish quarters, tempat tinggal orang-orang Yahudi. Yahudi pun masuk belajar dalam masjid tu, walaupun mereka tidak memeluk agama Islam. Kristian pun masuk belajar, ambil ilmu daripada orang Islam di dalam masjid itu. Abad ke-10. Islam berada di puncak ketamadunan. Ilmu ni tak usah kira macam-macam. Antara yang terkenal ialah Ibn Rushdi, sehingga pemikirannya itu disebut Rushdiyah. Orang putih nak sebut Rushdiyah, tak arti dia sebut Averroes. Averroism. Averroes tu Ibn Rushd. Dia mengambil pemikiran-pemikiran, dan kita lihat pemikiran ulama Islam pada waktu itu sangat progresif. Sains berada di puncak. Ulama-ulama kita menghasilkan formula-formula sains dan sebagainya. Sebab itu seluruh dunia ramai belajar, dan mereka membawa balik ilmu ini untuk memajukan Eropah, sehingga Eropah keluar dari zaman gelapnya kepada zaman kebangkitan semula, yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai Renaissance, kebangkitan semula Eropah dengan pemikiran-pemikiran progresif. Hari ini, ini yang saya nak cerita dengan tuan-tuan, dengan perempuan. Hari ini 12.5% sahaja anak murid kita yang nak mengikuti aliran sains. Bagi saya ini masalah. Ini yang perempuan nak kena bagi tahu pada anak-anak. Jangan takut dengan sains. Ada pula puak mana pula tulis dalam Facebook, sains itu sesat, sains itu kafir pula dah. Dia mengaji mana tu? Sedangkan dalam Al-Quran sahaja sudah ada paparan sains yang begitu banyak. Dan banyak kitab-kitab dan buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita, termasuk ulama kontemporari, memperkatakan tentang sains dan Islam yang tak pernah bercanggah. Macam mana nak maju kalau kita tak ada sains? Dan nenek moyang kita tinggalkan kepada kita begitu banyak bukti-bukti bahawa nenek moyang kita, orang Melayu ni, menguasai ilmu sains dan teknologi. Cuma dia tak namalah biologi, dia tak namalah kimia, tak namalah fizik, quantum physics dan sebagainya. Tapi bukti penguasaan itu ada di depan mata. Dah tinggal 12.5% saja. Ni nak jadi apa ni? Duk sibuk nak jadi influencer. Kalau tanya di sekolah nak jadi apa, separuh
Dewan tu pakai angkat tangan nak jadi influencer, nak jadi content creator, nak jadi YouTuber kan, nak buat TikTok, nak jadi TikToker. Haru. Ini satu bukti penguasaan ilmu besi, atau sekarang ni disebut sains bahan metallurgi, oleh nenek moyang kita di Sungai Batu. Kajian excavation ataupun ekskavasi yang dijalankan oleh penyelidik daripada USM, asal dulu itu di bawah ketua dia Datuk Profesor Muhtar Saidin. Kajian-kajian ini menjumpai bukti nyata dan sahih bahawa di kawasan Sungai Batu itu sudah ada tamadun seawal, mulanya dia kata 500 sebelum Masihi. Itu sebab saya kata orang Melayu kita ni dah lama bertamadun. 500 sebelum Masihi artinya 500 tahun sebelum datangnya agama Kristian lagi. Orang kawasan ni sudah ada tamadun. Dan tak lama lepas tu saya jumpa, saya baca kenyataan bahawa bukan 500, 700 tahun sebelum Masihi, lagi lama. Sebab itu pada abad pertama dan kedua, kawasan ini sudah pun menjadi kawasan industri besi. Industri ya. Bukan katok besi buat parang sebelah dua belakang rumah. Bila kita sebut industri, maknanya mereka menghasilkan begitu banyak produk besi untuk ekspor. Itu namanya industri. Bukan buat sebelah dua untuk guna sendiri saja. Dan dikatakan, yang saya baca itu, dia kata kawasan itu dianggarkan seluas pulau Singapura. Kawasan yang ada tamadun dulu tu, seluas pulau Singapura punya luas. Jadi jumpaan itu membuktikan bahawa tamadun Sungai Batu itu adalah tamadun tertua di Asia Tenggara. Tamadun ya, tamadun tertua di Asia Tenggara. Tamadun yang tertua di Asia Tenggara. Jadi apabila Datuk Profesor Muhtar Saidin sebut bahawa ini tamadun tertua di Asia Tenggara, ramai pula yang tak percaya. Pasal apa tak percaya? Pasal yang cakap itu namanya Muhtar Saidin. Tak yakinlah. Ini minda yang terjajah. Kalau orang kita sendiri bercakap, tak yakin. Dia kena orang putih juga bercakap. Maklumlah 454 tahun di bawah penjajahan orang putih. Bermula dengan Portugis, lepas itu Belanda, lepas itu mari pula British. Jadi kena orang putih kata, boleh percaya. Maka didatangkanlah seorang profesor dari Oxford University, namanya Profesor Stephen Oppenheimer. Dia mari sini, dia tengok apa yang dibuat oleh Datuk Muhtar Saidin dan pasukannya. Dia pun keluarkan kenyataan, betul, ini adalah tamadun tertua di Asia Tenggara. Barulah percaya. Berat. Orang putih habak baru percaya. Takkan orang Melayu habak tak percaya. Leceh sungguhlah. Ini minda yang terjajah. Ya kan? Ini apa ni? Tempat pembakaran biji besi untuk dileburkan menjadi besi. Nak dapatkan besi itu. Dia bakar macam inilah. Serombong dijumpai ni beribu. Saya pernah terbaca di Korea tu dia jumpa 2 biji lah. Kelang kabut tutup, buat kawasan untuk turis datang tengok, kan, dan dapat pengiktirafan UNESCO lagi. Kita ni beribu sampai berjalan tersepak apa dah sombong tu, dan kita tak heran.
Ini membuktikan apabila dijumpai begitu banyak tempat-tempat pembakaran ini, relau-relau, dia panggil relau pembakaran ini membuktikan bahawa kita sudah pun menghasilkan bahan besi yang begitu banyak. Ya. Dan kalau kita ambil contohlah Kedah Darul Aman daripada tahun 1426 hingga 1826. Nah, ini yang dikatakan Kedah tu panjang itu di segenting kera. Ya. Selatan dia itu di Berwas. Berwas hari ini di Perak. Sebab tu kalau kita pergi ke Berwas, orang Berwas cakap macam kita. Cakap macam orang utara. Sampailah ke atas sekali itu sempadan dengan Burma yang namanya Tanah Seri. Tapi puak tu tak erti cakap, dia sebut Tanah Serim. Talang, rundung dalam bahasa Melayu rundung, Siam sebutannya ranong. Sebab dia lidah dia lain kan, lidah hari-hari makan tom yam jadi gitu. Phuket, Bukit Jong Salang, tapi menyudahnya Kedah tinggal sekerat hak bawah saja, sikit lagi. Padahal dulu sampai ke utara, itu yang dia katakan Kedah. Sebab itu dia katakan Kedah itu di sebelah pantai barat kan, pantai timur itu Langkasuka. Itu yang kita baca kadang-kadang, kita kata Kedah ni bersempadan dengan Langkasuka. Kalau kita tengok peta lama dulu, inilah dia. Dan sempadan Kedah Langkasuka itu sebenarnya di Hat Nyai. Itu sempadannya. Jadi punya besar kerajaan itu. Maklumlah mana-mana kerajaan pun sama. Apabila besar hebat begini, tentulah ramai yang teringin nak jadi raja, nak jadi sultan kan. Sebab dulu sultan itu kuasanya mutlak. Siapa tak mau jadi raja ni? Ada sebidang tanah di kampung pun kaya dah, tambah ada sebuah negeri besar macam ni. Ya tak? Jadi itulah yang menyebabkan berlaku perebutan takhta di sepanjang sejarah perjalanan Empayar Kedah itu. Ini kalau kita ambil Melaka. Ini adalah negeri Melaka ataupun kerajaan Empayar Melaka dan kawasan takluk pengaruhnya. Masa Melaka ada ni, kita tengok di pantai barat itu, di Semenanjung lah, di barat itu Semenanjung itu Melaka. Selat yang di tengah-tengah tu namanya Selat Melaka. Sampai ke hari ini tak bertukar, masih lagi orang panggil Selat Melaka, ataupun The Straits of Malacca dalam bahasa Inggeris. Kemudian di sebelah Sumatera itu separuh di bawah Melaka ataupun pengaruh Melaka, Jambi, Indragiri, Lingga, Siak, Kampar dan sebagainya. Ini hebatnya Sultan Melaka masa itu. Pasal apa dia hebat? Tu tengah-tengah tu, itulah lebuh raya. Dulu orang tak ada kapal terbang, jadi perdagangan mesti lalu ikut laut, ikut kapal kan. Bila ikut kapal daripada barat nak ke timur, timur nak ke barat, dia mesti lalu Selat Melaka ni. Bila dia lalu, dia akan singgah di pelabuhan Melaka untuk berdagang, bayar cukai. Jadi kutip betul. Sebab itu Sultan Melaka itu kaya raya, sehingga akan menimbulkan iri hati kepada kuasa-kuasa lain, terutamanya kuasa-kuasa dari barat. Terlampau berkuasa Sultan Melaka ini, too powerful, sehingga kan barat mengambil keputusan, kita kena pisahkan pemerintahan antara dua tanah ini. Maknanya sebelah kanan tu biar kerajaan lain, sebelah kiri itu biar kerajaan lain, supaya mereka tidak boleh monopoli laluan ini.
Ini lukisan ya, sebab masa tu tak ada kamera lagi. 1509 Lopez de Sequeira ya. Masa itu mereka Portugis ini sudah pun menguasai Goa di India. Jadi dia berhenti di India, kemudiannya dia tulis surat kepada Sultan Melaka masa itu, Sultan Mahmud, menyatakan hasratnya untuk mari berdagang, tumpang berdagang di pelabuhan Melaka yang saya katakan makmur tadi. Jadi dia lukislah masa dia mai itu bagaimana orang-orang daripada istana pergi sambut dia tu naik gajah, punya hebat. Pembesar-pembesar Melayu silam, kenderaan mereka adalah gajah. Bayangkan naik gajah. Gajah tu seekor boleh naik 4-5 orang. Kalau hari ni gajah ni boleh kata Bentley lah kot. Kalau kereta, maknanya dia besar lagi pada Mercedes. Dan saya nak tunjuk tu pintu depan tu, gate tu. Ini orang Portugis yang lukis, bukan orang kita lukis. Portugis yang lukis gambaran kota Melaka tu. Tu pintu dia. Tu kayu ke batu? Kayu ke batu tu? Batu kan? Maknanya kota Melaka itu sudah wujud sebelum Portugis menduduki Melaka pada 1511. Ini rombongan awal 1509. Melaka sudah ada kota batu. Jangan siapa-siapa main duk habaq pula kota buat dengan buluh. Kota kalau buat dengan buluh, kita orang Melayu tak panggil kota, kita panggil kubu. Kubu buluh. Kita ada kota, kita ada kubu. Kubu tu lebih bersifat sementara, pertahanan. Kota ni lebih kekal. Sebab tu kita buat dengan batu. Tu sebab saya kata sejarah kita jadi tak ketahuan habis. Celaru habis kota dengan kubu. Ini kedatangan mereka pada 1511 apabila mereka datang menyerang. Itu sebabnya kalau kita tengok dia buat perarakan askar, dia bawa lembing panjang. Kalau dalam bahasa Inggeris ini dia panggil pikeman. Pasal apa dia bawa lembing panjang? Sebab tentera Melaka itu tentera bergajah. Kalau bawa lembing pendek tak boleh nak jolok orang hak duduk atas gajah tu. Dia kena bawa lembing panjang untuk jolok gajah dan orang hak duduk atas gajah tu. Jadi berlaku peperangan yang sengit. Kita pun tahu apa yang berlaku pada 1511 tu. Orang Portugis pun pakai lembing panjang. Orang kita pun pakai tombak dan lembing. Di samping senjata api. Nanti saya tunjukkan. Saya ingin memetik kata-kata daripada seorang cendekiawan Melayu yang terkenal. Mungkin puan-puan dan tuan yang ada di sini pernah dengar namanya, Dr. Burhanuddin Hilmi. Apa kata dia? Dia kata, di atas robohan kota Melaka kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Ni kata-kata yang saya selalu peringat kepada pelajar-pelajar saya di UPM, tempat saya mengajar. Di atas robohan kota Melaka, roboh dah kota Melaka tu. Kita dirikan jiwa merdeka. Jiwa kita tu kena merdeka. Jangan lagi terjajah jiwa itu. Penjajah balik lama dah, tahun 57 lagi kan. Tetapi malang kalau pemikiran kita itu masih lagi belum merdeka. Minda yang tertawan, minda yang terjajah, masih menganggap bahawa segala-gala yang datang daripada barat itu molek belaka. Ini jadi bala hari ini. Bala pasal apa? Kita tengok macam-macam gejala
yang diterima ataupun biasa pada masyarakat barat, sangat bercanggah dengan kita. Contoh hak LGBT tu contoh. Barat terima, tidak ada masalah. Tapi dalam masyarakat kita tak boleh, sebab dia bercanggah dengan agama kita, dia bercanggah dengan akidah kita, dia bercanggah dengan budaya kita pun. Ya. Etis ni maknanya faham tidak bertuhan ataupun tak percaya akan Tuhan. Barat boleh terima. Dulu masa saya belajar di Amerika dulu, ada kawan-kawan kelas saya yang etis, tak ada Tuhan. Yang Kristian tu satu hal lah kan, dia ada agama, dia ada Tuhan dia. Ada kawan saya anak padri seorang, dia tak pernah minum arak pun. Saya tanya dia kata dia tak pernah sentuh satu titik pun arak, sebab pak dia padri. Hak tu dia ada agama. Hari Jumaat dia pergi church, hari Ahad dia pergi church. Dia ada sermon di gereja. Yang tu yang ada agama. Hak menolak agama pun ada. Dia tak ada agama apa, dia tak percaya Tuhan. Ini yang dikatakan etis ni, faham etis. Lah ni dah ada sekelompok anak Melayu yang terang-terangan mengaku bahawa Melayu etis. Sebab tu saya kata kita tak terima kan. Dan kalau kita ambil rukun negara pun, kepercayaan kepada Tuhan nombor satu, itu prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Maka apabila kamu tidak percaya pada Tuhan, artinya bukan hanya hukum agama yang kamu langgar, kamu sudah melanggar rukun negara. Betul tak? Sebab tu saya kata kita tak boleh terima. Barat boleh terima, tapi malang kalau kita menganggap segala-gala yang datang dari barat itu boleh dijadikan model. Tak betul. Saya berkawan dengan puak ni, tapi saya tak terikut dengan mereka, sebab kita ada kita punya jati diri, kita ada pegangan kita. Bersatu padulah segenap baka. Ini yang saya cukup khawatir, terutamanya dengan perkembangan mutakhir ini, di mana kita orang Melayu ni asyik berpecah saja. Apakah kita tidak pernah mengambil iktibar daripada sejarah bahawa apabila kita berpecah, maka kita merupakan ketumpukan bangsa yang lemah, yang mudah diperkotak-katikkan, yang mudah kalah apabila berdepan dengan musuh. Ada duk sibuk nak berpecah juga. Ada macam-macam alasan untuk kita berpecah. Kalau dulu kita tengok orang politik berkelahi dengan orang politik, tak apalah, itu kerja mereka kan, berkelahi tak penting. Orang politik berkelahi dengan orang politik. Lepas tu kita tengok pula artis berkelahi dengan artis dalam media sosial. Berkelahi je kerja dia hari-hari kan. Artis ni sindir artis ni pula marah kat artis ni, tak ada kerja lain. Lepas tu lagi teruk, ustaz berkelahi dengan ustaz pula dah. Orang agama berkelahi dengan orang agama, bubuh dalam media sosial. Anak-anak kita baca, dia kata, rupanya orang Melayu ni dia punya KPI ni berkelahi. Berkelahi je kerja dia. Bila nak bersatu? Sedangkan Dr. Burhanuddin kata bersatu padulah segenap baka. Bersatu padulah kita. Tak kiralah kita keturunan apa pun, baka apa pun. Kan Semenanjung ini melting pot, tempat pertemuan. Bila sebut tempat pertemuan, kita ada macam-macam etnik, macam-macam keturunan. Kalau sebut orang Melayu saja pun macam-macam keturunan. Ada Melayu campur dengan Arab. Kalau di Penang ni banyak ada Melayu campur dengan Mamak, kan? Ada Melayu campur dengan Jawa, Melayu campur dengan Boyan ada, kan? Bugis ada, kan? Banjar pun ada, segenap baka. Tak kira lah baka mana pun, kata Burhanuddin, bersatu padu, jangan duk pecah. Jangan duk pecah, kan? Bersatu padu, bersatu padulah segenap baka.
Untuk apa bersatu padu tu? Membela hak keadilan pusaka. Sebab tu walaupun 4 line saja, 4 rangkap saja, tetapi bagi saya sangat bermakna kata-kata Burhanuddin Hilmi ni, yang perlu kita ambil ingatan. Dan apa yang dia kata ini tidak bercanggah pun dengan apa yang diajarkan kepada kita, diperturunkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk dah kan, Muhajirin dengan Ansar bersatu baru boleh menang. Tribe Arab ni lagi pelik perangai dia. Dia ikut kabilah lagi susah bersatu, tetapi Nabi suruh bersatu segenap bakar Arab ni. Hari ni jadi tak ketahuan balik, cempera habis main dengan Arab ni. Kita pun nak ikut serupa tu juga. Percayalah puan-puan muslimat, kalau kita tak jaga betul-betul, nasib yang menimpa kepada sahabat saudara kita di Ghazah, di Rafah, di Palestin itu tidak mustahil kalau menimpa kita. Jadi jangan kita lalai, jangan kita leka. Seandainya kita menjadi macam orang Palestin tu, apa yang boleh kita lakukan lagi? Sebab itu orang tua-tua pesan, sebelum nasi jadi bubur, jaga-jaga. Hari kita tengok sikit ilmu orang kita, ilmu orang tua-tua kita kan. Ada yang kata orang tua-tua kita tak ada ilmu apa, kan tahu pasal tu. Ini saya nak tunjuk. Tadi saya kata 20,000 naskah manuskrip Melayu itu bertebaran di Eropah, banyak di Leiden University. Kalau tak salah ingatan saya, 6,000 lebih kita dah berjaya bawa balik. Pusat pungutan manuskrip negara di perpustakaan negara itu berjaya bawa balik lebih kurang 6,000. Sebahagiannya adalah merupakan salinan, kopi. Sebab nak beli balik yang original mahal. Puak tu dicuri bawa balik, dia rampai bawa balik kan. Lepas tu kita minta balik, dia nak jual. Jual murah tak apa agak kan, beratus ribu. Yang saya tunjukkan di sini, ini adalah merupakan kitab Risalah Ilmu Hisab yang ditulis oleh Syekh Omar Nuruddin, Sungai Keladi di Kelantan. Sungai Keladi ini nama tempat di Kelantan ya, pada tahun 1910. Ini adalah merupakan manuskrip mathematics. Ilmu hisab tu istilah lama lah. Budak-budak muda lah ni dia kata mathematics. Dia tak kata ilmu hisab. Saya mengaji dulu ilmu hisab. Ilmu hisab. Kalau geografi itu ilmu alam. Kalau sejarah itu tawarikh. Bukan tarawih tak? Tawarikh kan. Itu sejarah. Lah ni dah tukar nama habis. Jadi bila disebut Risalah Ilmu Hisab, maknanya ini adalah merupakan manuskrip mathematics. Ditulis oleh Syekh Omar Nuruddin ni. Syekh Omar Nuruddin ni dia bukan pergi mengaji di Oxford ke di Cambridge ke. Dia tak pergi mengaji di universiti pun. Tetapi dalam kitab ini, dalam manuskrip ini dituliskan rumus ataupun formula mathematics sama dengan apa yang kita belajar di sekolah. Sama dengan kalau kita pergi belajar sampai ke luar negara, ke Amerika, ke UK, ke Australia, ke mana pun sama. Ini nak tunjukkan bahawa ulama kita ini setanding dengan pakar-pakar mathematics yang ada di barat ataupun di mana sahaja belahan dunia. Antaranya salah satu muka surat tu dia tulis, dia kata bilangan yang bahasa Melayu klasik bilangan yang majhul darab bilangan yang majhul menjadi bilangan yang maklum. Itu bahasanya. Jadi kalau baca memang kita tak faham lah.
bahasa Melayu lama kan. Bilangan yang majhul darab bilangan yang majhul, maknanya unknown times unknown equals to known. Negatif darab tu kali, kali negatif jadi positif. Jadi sama aja, sama aja. Itu satu contoh. Yang kedua, ini kitab Sifat 20 yang ditulis oleh Syekh Yusuf Ahmad Pulau Pinang. Ni Pulau Pinangnya ni. Syekh Yusuf Ahmad Pulau Pinang, dia tulis kitab ini, kitab Sifat 20. Kita duk mengaji Sifat 20 tu kan. Tahun 1912. Apa tu? Siapa kalau cikgu dia tahulah ni. Yang cikgu duk sibuk dengan peta minda tu. Ini orang kita buat tahun 1912 lagi. Kita pergi kursus peta minda akan main lagi 3 hari 2 malam. Habis kena hotel peta minda. Padahal orang tua dulu buat tahun 1912 lagi. Ini yang saya jumpa 1912. Mungkin ada lebih tua lagi daripada ni. Dan kita pun duk heran kepada Tony Buzan. Cerdiknya Tony Buzan. Macam mana dia boleh pikir mind mapping ni peta minda. Fikir kena kat dia. Pasal ulama kita buat lebih lama daripada itu lagi. Kitab Adab Raja-Raja abad ke-18. Ada tak agak-agak lah bangsa lain yang boleh tulis buku sebagai guideline, sebagai panduan kepada emperor dia, kepada raja dia, bagi tahu raja dia hang kena buat lagu ni, hang tak boleh buat lagu ni. Tetapi orang Melayu, raja kita ada panduan, kitab adab raja-raja. Raja harus beradab. Walaupun raja, tapi dia mesti ikut adab. Sebab itu orang tua dalam bahasa Melayu dia kata apa? Istilahnya, beraja di mata, bersultan di hati. Dan itu negatif. Artinya seorang raja yang hanya mengikut nafsu. Sebab itu dia kata, jangan beraja di mata, bersultan di hati. Maknanya raja kita tak sama dengan raja khususnya di barat yang hanya mengikut nafsu saja. Sebab kita ada panduan dia. Dan kalau kita baca dalam sejarah pun, raja-raja kita itu ada penasihat yang lazimnya terdiri daripada guru-guru agama dia. Syekh ini merupakan guru kepada sultan. Sultan itu menuntut ilmu. Tapi biasalah manusia, ada juga yang melanggar, yang fasik, kan? Ada juga sultan kita yang alim. Ini manusia kan? Tapi sekurang-kurangnya kita ada menulis kitab adab raja-raja itu. Ada garis panduannya. Yang tersohor saya kira yang ini, Tajus Salatin. Tajus Salatin ataupun terjemahannya bermaksud mahkota raja-raja. Sama, ini adalah merupakan garis panduan kepada raja, garis panduan kepada pemerintah, orang yang memegang tampuk pemerintahan. Penulis dia bernama Bukhari Al-Jahari. Abad ke-17, maknanya tahun 16 lebih. Tahun 16 lebih. Barat masih sibuk berperang sama sendiri lagi. Kita sudah ada kitab garis panduan ini, mahkota raja-raja. Ni yang kita kata nenek moyang kita takti pasal satu. Nasihat Al-Muluk, nasihat kepada raja, nasihat kepada raja-raja, 1821. Nasihat kepada raja-raja. Raja, tuanku, ni kena buat, yang ni tak boleh buat. Jadi artinya pemerintah kita itu, raja kita itu sentiasa di dalam keadaan dia sentiasa dikritik, dinasihati. Bila saya sebut kritik di sini, kritik, jangan salah faham. Orang Malaysia ni selalu salah faham. Bila kata kritik, dia kutuk. Kritik itu bukan mengutuk.
Sebab tu orang Malaysia ni takut dengan kritik negatif. Kalau kita kata dia tu seorang pengkritik, tu maknanya suka cari salah orang. Itu fahaman kita terhadap perkataan kritik. Tapi sebenarnya kritik itu sangat murni. Kan ada bukunya itu, perempuan boleh cari buku, tajuknya Adab Mengkritik Mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nak mengkritik pun ada adabnya. Sebab itu orang Islam tak sepatutnya takut dikritik. Tapi yang kita buat di Malaysia ni bukan kritik, kita mengutuk, cari salah. Tak betul tu. Saidina Omar, tahu kan Saidina Omar? Kalau kita baca tentang kepribadian Saidina Omar, punyalah kasarnya dia ni, gangster. Syaitan pun minta doa jangan jumpa dengan dia. Punya gangsternya Saidina Omar ni, kan? Dan Nabi doa ni, ya Allah ya Tuhanku, kalau mau Islam ini berjaya, maka bagilah dua orang ni masuk Islam, seorang Hamzah, seorang lagi Omar. Sebab punya something. Dia punya something tu sampaikan dia nak berhijrah, orang lain hijrah sembunyi-sembunyi, dia pi ke Kaabah tu, dia declare di sana. Dia kata esok Omar nak pindah, nak hijrah. Siapa berani tunggu tepi jalan. Yang ada bini dah jadi janda, yang ada anak dia jadi anak yatim. Ni Umar punya dahsyat, Umar Al-Khattab ni. Tapi cengih-cengih dia pun, saya pernah baca tentang Saidina Umar ni, dia kena marah dengan bini dia sengap. Mana dia bini dia lagi cengih daripada dia. Bini dia marah kat dia, sengap je. Sahabat tanya pasal apa duk sengap. Awak cengih kan dengan bini tak wani? Dia kata bukan aku tak wani, tapi dia dah jaga makan minum aku, dia jaga anak aku. Jadi biar pilah dia nak marah, dia marah lah, duduk senyap dah. Jadi maknanya dengan bini ni kita tak boleh menang lagu benar pun. Saya duk ceramah kata seluruh Malaysia kan, balik rumah saya pula kena ceramah. Biasalah. Tak apalah, kita dengar lah pula kan, kita aja duk ceramah, bagi peluang daripada ceramah apa. Jadi Omar ni punya garang dia itu, apabila dia jadi khalifah, satu ketika dia jumpa dengan kawan dia, sahabat dia. Jumpa dengan sahabat, lama dah tak jumpa. Jumpa dengan sahabat ni, dia kata, ya akhi, sahabatku, kamu ni dah lama tak memberikan aku hadiah. Dia kata, aku nak hadiah. Jadi kawan dia, sahabat dia terkejut. Lain macam ni, macam mana khalifah boleh minta hadiah pula ni? Report dari SPRM ni nanya. Tak? Jadi sahabat dia kata, ya Amirul Mukminin, hadiah apa yang tuan hamba maksudkan? Sebelum ni tak pernah pun minta hadiah. Maka kata Omar, sahabatku, kamu sudah lama tidak mengkritik aku, maka berikanlah hak aku itu. Sebab apabila kamu tidak mengkritik aku tidak tahu pemerintahan aku ini betul ataupun tidak. Jadi maknanya orang tak takut kepada kritik, minta kritik. Sebab mereka kritik dengan cara yang betul, ada adabnya. Kita sebut kritik aja cari salah, hak ni salah, hak ni salah, hak ni salah, salah aja semua. Yang tu bukan kritik, itu kutuk. Kalau nak kritik dia kena balance, dia kena seimbang. Cari dulu kekuatan, sebut kekuatan itu supaya dapat di-reinforce, dikekalkan. Kemudian lihat pada kelemahan, sebut kelemahan beserta kalau mampu dengan cadangan bagaimana kelemahan itu nak diatasi. Itu baru mengkritik, baru kita seronok dengar. Samalah dengan ini, nasihat. Apa masalah nasihat raja-raja? Adinun nasihat. Agama itu kan nasihat. Agama itu nasihat. Tak kira lah raja ataupun rakyat, kena sama-sama nasihat. Ini tahun 1821 lagi kita dah ada. Itu manuskrip. Kita tengok ilmu Melayu. Ini agak kontroversial sebab ini bukan, kita tak tahu bagaimana bentuk rupa kapal Melayu.
Sebab tak ada satu pun dah yang tinggal untuk dijadikan bukti. Kapal ni kalau dah lama, dah reput bocor, orang biasanya tenggelamkan di tengah laut. Sebab tu kita tak ada satu pun yang boleh kita tengok. Kan? Kita baca katanya orang Melayu ini seafarers. Seafarers ni maknanya pengembara laut. Pasal apa orang Melayu pengembara laut? Pasal kita duduk di laut. Keliling kita laut. Kan? Sebab itu disebut alam Melayu. Alam Melayu itu kepulauan Melayu. Termasuklah Semenanjung ni. Semenanjung ni pun keliling kita laut sebenarnya. Hanya hujung tu saja yang lekat di segenting kera tu. Kan? Kemudian kepulauan-kepulauan. Jadi nak bergerak dari satu pulau ke satu pulau, yang di tengah-tengah pulau itu, antara pulau itu adalah air, maka kita perlukan kenderaan laut. Takkan kita nak berenang je kan? Sebab itulah orang Melayu mencipta kenderaannya di laut, iaitulah kapal. Masa pelabuhan tak banyak, orang Melayu berlayar jauh nak jumpa satu pelabuhan, daripada satu pelabuhan ke satu pelabuhan sangat jauh. Nak bawa barang banyak, bawa barang besar, nak bawa ramai orang, jadi kapal itu kena besar. Itu sebab orang Melayu mencipta kapal-kapal yang besar yang disebut jong. Jong ni perkataan Melayu, perkataan yang berakar umbi daripada Melayu. Punya bengong orang Melayu ni, dia pula pergi kata oh jong tu Cina punya. Tanya Cina, Cina kata dalam bahasa Cina tak ada pun kataan jong. Melayu yang kata Cina punya. Kan? Tanya Melayu, Melayu kata Cina punya. Tanya Cina, Cina kata tak, Melayu punya. Duk berkelahi gitu sampai keluar. Sebab itu kalau kita tengok banyak tempat-tempat yang namanya ada nasab jong. Umpamanya Pulau Jong besar, Pulau Jong kecil, Jong Inai, kan? Jong Salang untuk Phuket tu Jong Salang. Jadi jong tu sebenarnya merujuk kepada bentuk layar kapal Melayu dulu. Dan dia kapal-kapal besar yang boleh bawa sampai 800 orang. Sebab dia berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan yang jauh. Jadi transporter. Sebab kalau kita baca sejarah Merong Mahawangsa tu, dia transporter. Apabila semakin ramai penduduk di kawasan kita ini, maka banyak pelabuhan dibuat. Jadi jarak antara pelabuhan ke pelabuhan tu dah makin dekat. Bila makin dekat, kapal besar-besar tak perlu lagi, maka dibuat makin kecil. Ini contoh yang ini adalah yang disebut sebagai roli. Roli ini memang kita adaptasi daripada bentuk kapal dari barat. Bila sebut barat ni tak semestinya dari negara orang putih saja. Ada juga yang kata ini mungkin dari Osmaniyah. Ingat ya, Osmaniyah Turki itu mereka juga adalah Eropah. Hari ini kalau kita pergi ke Istanbul, Istanbul itu terbelah dua. Sebahagian Eropah, sebahagian lagi Asia. Kan? Ya. Jadi ada yang kata mungkin Turki ambil dari Vikings, Skandinavia, kapal yang jenis macam ini. Roli ini artinya kapal yang ada layar dan ada dayung. Siapa bawa mai sini kita tak pasti. Tapi kalau kita baca sejarah, negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan Islam sudah lama menjalinkan hubungan dengan Osmaniyah. Jadi besar kemungkinan diadaptasi daripada sana. Dan kapal ini dia biasanya kurus panjang sebab dia nak dayung laju, nak pergi perang. Apabila bertembung di laut, dia biasanya turunkan layar dia kayuh dayung tu untuk pergi rempuh kapal musuh. Ini gambaran yang dilukis oleh artis
Kalau kita tengok di depan tu yang tajam tu disebut perempuh ataupun ramming beam. Yang tajam tu lah yang pergi rempuh kapal orang, kapal musuh. Ini dalam manuskrip ni, nampak ada layar, ada juga dayung. Ini Raleigh. Besar tak besar kapal ini catatan daripada Gaspar Corella, orang putih sendiri. Di dalam tulisan yang bertajuk Legends from India 1496 to 1511, diceritakan betapa besarnya kapal Aceh ni, sampaikan Portugis punya kapal pun takut nak rapat. Dia tembak dengan meriam, tak lut, sebab dinding dia 4 lapis. Dia kata mungkin loot pun 2 lapis lagi tu peluru tak masuk. Itu nak tunjukkan perakuan Portugis sendiri betapa besarnya kapal di Southeast Asia ni, di Asia Tenggara ni. Jadi orang kita sudah menguasai perkapalan dan pelayaran ini. Ini contoh lagi satu gambaran, kan cantik lukisan ini kalau kita tengok. Dia ada layar, kemudian dia ada dayung, dan dia ada dek. Yang ini 2 dek, dek depan, dek belakang. Jadi gambaran kalau kita baca dalam Sulalatus Salatin dan juga dalam Hikayat Hang Tuah, digambarkan kapal yang dibina oleh bendahara dan Hang Tuah untuk Sultan Melaka pada waktu itu ialah jenis ini. Ada 2 dek, ada dayung, ada dia punya layar, yang dinamakan mengikut dalam hikayat itu sebagai Mendam Berahi. Nama kapal pun kami sedap lah, Mendam Berahi. Mengikut catatannya ada 9 ekspedisi keluar daripada Melaka, termasuklah ekspedisi maiden dia yang pertama ialah Pi Minang, puteri kepada Betara Majapahit. Itu yang kita tengok dalam filem apa nama, Puteri Gunung Ledang. Ini adalah sebuah kapal yang dipercayai, kapal yang dibuat oleh orang Melayu lebih kurang antara tahun 1624 hingga 1635. Yang ni gambar, yang ni bukannya lukisan. Makna bila gambar tu benda ni ada betul. Dikatakan bahawa kapal ini adalah hadiah daripada Ratu Patani. Ratu ni maknanya raja perempuan, queen. Ratu Patani dia bagi hadiah kepada Raja Belanda, hadiah kapal. Dan kapal ini dibuat, disiapkan di Pahang. Ni kalau nak tengok, inilah kapal Melayu terakhir. Hari ini tak ada dah. Tukang kapal dulunya di Terengganu ada 30 orang, dah ni tinggal 3 orang. Baru ni saya dengar kata seorang tu dah huzur pula, tinggal 2 lagi. Kalau kita tak lakukan sesuatu, saya ingat dalam 5 tahun lagi ke, tak ada dah, habis langsung dah. Yang ada pun tukang buat kapal-kapal ataupun bot pergi ke laut aja lah, pergi tangkap ikan. Tapi kapal-kapal yang besar macam ini sudah tidak ada kepakaran kita lagi. Orang putih dia tulis tau, saya baca, dia kata keunikan orang Melayu punya kapal ni, dia cantum papan tu, di antara tu dia letak bak, dia letak kulit pokok. Kulit pokok tu saya tak tahu kulit pokok apa, saya tak ingat nama dia. Bila kena ayak dia kembang. Bila kembang dia menutup ruang tu. Dan kita bila cantum tu kita pakai dowel, kita pakai apa nama, pasak kayu. Kita tak pakai besi. Sebab besi apabila di laut dia akan karat. Sebab itu kapal orang dulu-dulu tahan. Ini kalau kita tengok dari sudut yang lain, inilah bentuk kapal yang dikatakan dibuat di Pahang tu, yang dihadiahkan oleh Ratu Patani, kapal Melayu yang terakhir.
Memang cantik. Nenek moyang kita ni, yang kita kata ta'ti pasatu ni, dia bukan setakat belayak, bukan setakat dia buat kapal, dia tulis pula kitab ilmu pelayaran. Ini abad ke-17. Tulis kitab pula dah, cerita kan. Sebab tu orang dulu, orang Melayu ni, dia belayak, dia berpandukan kepada bintang. Dia boleh baca bintang. Bila boleh baca bintang, makna dia tak perlu ada kompas, sebab dia tahu dah nak arah ke mana. Lepas tu pula dia nak tahu dah dekat ke dengan pulau, dengan darat ke belum. Apabila dia lihat rumpai air, warna air laut, dia melihat kepada perlakuan burung terbang macam mana, dia kata ni tak jauh, lebih kurang 3 batu lagi kita sampai darat. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Sebab dia hari-hari belayar. Hari-hari belayar. Kan? Dia hidup di darat dan di air. Di darat dan di air. Ini dikatakan orang Melayu. Sebab itu orang Melayu sebut tempat dia tinggal itu tanah air. Dia tak kata tanah aja, pasal dia bukan hidup atas tanah aja, dia kena turun ke laut juga. Dan dia pun tak duduk di ayak saja, dia kena naik juga ke darat. Jadi disebut tanah air. Kalau orang putih dia sebut land, fatherland, motherland. Ayak tak ada. Arab pun serupa, Arab sebut watan. Watan itu artinya tanah. Orang Melayu ayak pun okey, bukan tanah saja. Jadi tanah ayak. Sebab tu kita duk katakan Malaysia tanah airku. Tanah pun di sini, ayak pun ni. Sekali-sekala tak ada ayak okey lah. Tapi biasanya ada ayak. Di Malaysia ni ayak banyak tapi tak ada. Di Arab ayak tak ada tapi banyak. Tu terbalik. Kita hujan mencurah-curah kadang, buka pipe tak ada ayak. Kitab ilmu pelayaran. Jadi orang di kawasan kita ni, oleh sebab saya katakan tadi kan, hidup di darat dan di air, maka kita menguasai kedua-duanya, tanah air, kan? Dan pelayaran pun kita cukup mahir. Ada seorang Bugis namanya Amanagapa. Amanagapa ni diperintahkan oleh sultan dia, bila nak pergi ke laut dan sebagainya ni, ada orang naik kapal, ada orang letak barang atas kapal dan sebagainya. Kemudian ada awak-awak kan yang mengendalikan kapal dan sebagainya. Jadi peraturan tak ada. Bila tak ada peraturan, kita ni bangsa yang bertamadun. Bangsa bertamadun maknanya kita ada peraturan. Kita ada peraturan-peraturan. Sebab tu kalau kita pergi istana ada peraturan-peraturan. Jadi Amanagapa ni dia tulis, dia buat peraturan. Hukum laut Amanagapa, dia panggil peraturan dia itu. Puan-puan tahu, apabila orang barat belayar sampai ke sini, mereka hairan. Sebab dia belayak daripada tempat dia tu mai sini kan, berapa bulan baru sampai, tak ada peraturan apa-apa. Dia tengok puak-puak ni dah ada peraturan, maka mereka mengambil hukum laut Amanagapa itu, diadaptasi menjadi peraturan pelayaran yang diguna pakai sebahagiannya sampai hari ini. Ni lah ni moyang kita lah tu. Yalah, orang kata tu orang Bugis. Yalah, alam Melayu masa tu bukan ada Bugis tak Bugis. Masa tu belum ada negara yang namanya Malaysia, belum ada negara yang namanya Indonesia, belum ada negara yang namanya Filipina. Kawasan ini disebut alam Melayu. Ini Sarawak orang putih, Sarawak orang putih, Sarawak Singapura. Times, Straits Times Singapore. Straits Times Singapore.
Bukan New Straits Times Malaysia, Straits Times Singapore. Dia keluar dalam surat abad Singapore, apa dia kata? The first man to sail round the world was a Malay. Orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia adalah orang Melayu. Kalau saya bubuh surat abad Malaysia, takut ada yang kata tu overclaim lah tu. Ini kita ambil surat abad Singapore. Siapa dia ni? Ini yang disebut nama dia dalam catatan Antonio Pigafetta sebagai Enrique. Enrique ni kalau bahasa orang putih Henry lah, tapi orang Portugis dia kata Enrique. Dia ni hitam lah, orang duk main kot laut ni kan, hitam lah, dibakar matahari, digaram di laut, air laut itu, maka hitam lah dia tu. Jadi disebut Enrique di Negrum, sebab Negrum tu hitam. Enrique di Negrum maknanya Henry yang hitam, ataupun Enrique di Malacca. Enrique di Malacca maknanya Henry dari Melaka. Pasal apa nama Henry? Sebab kalau bubuh nama Melayu dia sampai di Portugal takut kena bunuh. Jadi dibaptize, ditukar nama dia itu kepada Enrique. Sebab kapten kapal itu namanya Fernão de Magalhães, yang kemudian menukar namanya kepada Ferdinand Magellan. Jadi pernah dengar kan cerita Ferdinand Magellan itu? Orang putih pernah kata Ferdinand Magellan was the first man to circumnavigate the world. Dialah orang yang pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Sebenarnya dia tak komplit satu pusingan. Pasal apa dia tak komplit? Sebab dia mati di Cebu, di Pulau Cebu, di selatan Filipina. Itu ada satu pulau namanya Pulau Cebu. 1521, 10 tahun selepas kejatuhan Kota Melaka, mereka berlayar balik sampai ke situ. Dari Melaka balik ke Portugal, dari Portugal tukar pergi ke Spanyol, di Sevilla. Sevilla tu orang Spanyol sebut, dalam bahasa Arabnya Al-Sabila, Sabil. Jadi 1521 sampai di Pulau Cebu. Masa tu Raja Cebu tu Humabon sedang menghadapi pemberontakan yang dikepalai oleh Datu Lapu-Lapu. Jadi Humabon ni dia bagi tahu dekat Spanyol punya kapal ni, dia kata tolong aku. Kalau hampa tolong aku izinkan hampa masuk berdagang di sini. Boleh berniaga di sini. Kan? Jadi Spanyol kata ini peluang kita tolong. Tolong dia hantar kapal dia tu pagi tu pergi serang kedudukan si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu dengan orang-orang dia dah siap tunggu di tepi laut. Apabila mereka turun daripada tongkang, daripada perahu, sebab kapal tak boleh rapat maka pasukan Lapu-Lapu pun menyerang daripada baling lembing, kena muka Fernão de Magalhães ataupun Ferdinand Magellan tu. Kena muka dia jatuh. Dia jatuh saja, daripada serbu tetak dia ramai-ramai, mati kat situ juga. Bila mati di situ artinya dia tak komplit satu cycle. Bila dia tak komplit satu cycle, tak bolehlah kata dia sudah berlayar mengelilingi dunia. Jadi pembantu dia, assistant dia yang bantu dia navigate tu, pasal orang Melaka ni dia boleh baca bintang. Dia lari sebab dia kata ni peluang untuk dia lari. Dia lari menyelamatkan diri. Kemudian dia tumpang kapal Siam. Dia tanya kapal Siam yang berdagang di situ, dia pergi jual bawang apa tahulah, bawang Siam kot no. Dia tanya hampa nak lalu Melaka tak? Dia kata boleh nak lalu Melaka. Jadi dia tumpang. Sebab itulah dia katakan dia sampai dulu daripada Melaka ke Portugal, Spanyol, kemudian pusing patah balik, dia sampai dulu pada 1521. Paling lewat pun barangkali 1522, sebab pelayaran dari Cebu ke Melaka mengambil 2 atau 3 minggu.
Orang dulu belayak pakai angin ya. Satu lagi kapal yang dari Spanyol itu di bawah Sebastian Elcano, Victoria tu kapal itu 2 tahun kemudian baru sampai balik. Jadi tak boleh kata mereka juga orang yang pertama belayak mengelilingi dunia. Inilah. Ni bukan cerita dongeng ni. Keluar dalam surat khabar dah. Orang pun dah buat kajian banyak dah. Tapi ada juga yang kata ada bukan. Ni orang Melayu ni, orang Melaka ni dia tak balik, dia terus duduk di sana je. Duduk di sana cari apanya kalau dah dekat dengan kampung dia. Baiklah dia balik kan. Cikgu Harun Aminur Rashid mengambil inspirasi daripada kisah pelayaran tersebut dan menghasilkan novel beliau yang bertajuk Panglima Awang. Jadi Panglima Awang tu bukanlah nama Enrique tadi. Ini nama yang diberi oleh pengarang ini, Cikgu Harun ni. Dia Cikgu Harun Aminur Rashid. Itu gambar dia. Masa saya tingkatan 1 dulu, inilah buku yang kami baca. Dalam subjek bahasa Melayu ada 1 minggu tu sekali kita baca novel Panglima Awang. Kita baca lagu tu. Sebab tu zaman saya budak-budak kami naik semangat belaka. Kan? Lah duk baca novel cinta. Jadi tak ketawa dah habis budak-budak. Yalah. Allah romantik lah, tak ada arah. Kami dulu berlemuh muka lah. Pasal nak jadi Panglima Awang. Yang tu di laut di Ayang. Cuba kita tengok pengangkutan di darat pula. Macam saya katakan tadi kan, nenek moyang kita tu naik Bentley. Ni gajah belakang. Tengok, seekor gajah berapa orang naik tu? 4-5 orang. Gajah-gajah besar. Dalam catatannya, pedagang-pedagang dari timur dan dari barat, khususnya dari barat, datang ke Kedah tu banyaknya untuk beli gajah. Kedah adalah pengeksport gajah yang terkemuka. Di samping besi, barang besi, termasuklah jongkong besi dan juga pedang. Lain pada gajah besi, Arab selalu mai di Kedah tu beli kapok baruih. Kapok baruih di Arab tak ada, dia kena mai beli di Kedah. Kemudian Kedah juga pengeksport rempah. Rempah banyak di Kedah. Jadi pedagang-pedagang tu dia main, dia jual apa pula? Dia bawa kain. Dia jual kat orang Kedah. Kain, sutera. Lepas itu kalau dari Cina tu dia bawa tembikar. Orang daripada barat juga bawa senjata. Jadi dia berniaga macam itulah dulu. Yang saya nak sebut ni gajah ni. Jadi gajah ni banyak di Kedah. Sebab itu ada tempat-tempat di Kedah tu yang nasabnya kepada gajah. Antaranya Titi Gajah. Changlun dalam bahasa Siam, gajah jatuh. Tempat tu gajah jatuh. Tak tahu gajah lalu jalan macam mana tu rebah tu. Jadi gajah jatuh. Gajah mati. Ada gajah saja. Sebab gajah banyak di situ. Dan dulu-dulu saya selalu dengar orang tua duk kata kat kami lah, besar macam gajah Tok Mia. Kita pun heran, cari-cari tanya-tanya orang. Rupanya salah seorang gembala gajah yang terkenal dulu, namanya Tok Mia. Dan dia memang melatih gajah-gajah yang besar-besar untuk ekspor. Jadi itu sebab disebut gajah Tok Mia. Gajah Tok Mia tu maknanya gajah besar. Pernah dengar kan? Pernah dengar tak? Pernah dengar gajah Tok Mia? Pernah kan? Kita tak tahu Tok Mia mana tu. Rupanya Tok Mia tu gembala gajah. Jadi gajah ni dah jadi sebahagian daripada hidup kita. Sebahagian daripada hidup kita. Ini contoh lagi. Ini di Perak, the Perak Elephants. Ini, tu bayangkan kalau kita pergi perang macam itu, crossing the river kan, menyeberangi sungai itu satu armada, macam tu, pergi perang. Tu
Procession of Elephant, Sekolah Kangsa, Perak. Ni gajah Perak. Siapa tahu apa nama tempat duduk atas gajah tu? Apa nama tempat duduk atas gajah tu? Kalau atas kuda kita panggil pelana kan? Pelana kuda. Gajah kita tak panggil pelana. Apa istilah dia? Istilahnya ialah rengga. Saya dulu ada kampung satu di belakang kampung saya di Kedah. Saya orang Kedah. Belakang kampung saya tu ada satu kampung, nama dia Pulau Rengga. Kami duk ingat sampai dah tua lah dah. Duk ingat Pulau Kerengga. Ingat kan ada kerengga tu semut besar kan? Rupanya bila study di situ dulu tempat buat rengga, tempat buat ni, tempat duduk ni. Jadi Pulau Rengga artinya pulau tempat production tempat duduk atas gajah tu. Itu sebab namanya Pulau Rengga. Jadi di situ tempat buat pelana dah. Tak jauh daripada Gunung Kriang di Kedah. Tu tengok orang tengah duk pasang rengga di gajah. Ni maknanya dia nak pergi jauh ni. Dia pasang tempat duduk tu supaya tak kena panas, tak kena hujan. Mungkin berjalan tu berhari-hari atas gajah tu. Ni long distance punya jalan. Jadi orang tua-tua kita ni, hak kita kata tak tahu pasal tu ni. Tadi dia belayak, dia tulis kitab kan masa belayak. Hak ni dia tulis pula kitab pasal gajah. Manuskrip ilmu gajah. Termasuklah words, kata-kata yang digunakan untuk mengendalikan gajah. Apa nak kata bila nak suruh gajah tu pergi ke depan? Apa nak kata nak suruh gajah tu belok kiri, belok kanan, nak suruh gajah tu duduk supaya mereka senang nak turun dan sebagainya. Jadi keywords itu ditulis di dalam manuskrip ilmu gajah ni. Orang putih mai dia tengok, ui pandainya pokok ni. Dia boleh kontrol gajah. Maka mereka transcribe dan jadikan buku. Itu yang Rumi sebelah tu adalah yang ditulis oleh orang putih. Dia ambil daripada kita punya nenek moyang. Lepas tu dia bagi tahu kita nenek moyang apa tak erti pasal tu. Dan kita pun percaya. Lekeh sungguh kita ni. Ilmu bedil. Pukul 10.30 dah ilmu bedil. Ini tak payah ceritalah. Sebab itu tak betul lah tuan perempuan ya. Kalau kita kata Melaka jatuh tu sebab orang Melaka guna kerih dengan lembing saja. Sebab kita dah ada ilmu bedil. Yang besar-besar nama dia Meriam. Yang kecil sikit namanya Lela Rentaka. Yang boleh angkat dengan tangan kita kata istinggar. Yang mulut besar macam itu, bubuh macam-macam dalam tu, tembak dia keluar banyak kan, itu namanya pemuras. Dalam bahasa Inggeris dia kata blunderbuss. Nak pendek macam Pirate of the Caribbean tu, itu namanya terakul ataupun tarkul. Semua nenek moyang kita dah buat dan gunakan. Ini adalah meriam terbesar buatan Melayu. Hari ini kalau siapa nak tengok, pi ke Bangkok, apabila pi ke istana Raja Bangkok ataupun dia punya wat tu, saya tak ingat apa nama wat tu lah. Depan dengan wat tu ada satu bangunan Kementerian Pertahanan Thailand. Di perkarangan Kementerian Pertahanan itulah diletakkan meriam ni. Meriam yang paling besar nama dia Sri Patani. Tahun 16 lebih meriam ini digunakan oleh Ratu Patani. Patani satu ketika diperintah oleh Ratu Patani ini, nama gelaran dia itu ikut warna, ratu hijau, ratu ungu, ratu kuning. Maka dalam sejarah ditulis bahawa era pemerintahan Ratu Pelangi. Ratu Pelangi itu sebab warna-warna tadi, ikut warna. Ini meriam yang paling besar. Kerajaan Patani Melayu. Ini gambaran dalam filem Queens of Lankasuka. Bagaimana meriam besar itu
digunakan untuk menembak armada dari Bangkok. Siam Bangkok nak main serang Patani 4 kali. Cubaan mereka gagal kerana ditembak dengan meriam besar tu. Ada 3 meriam besar. Seri Patani, Seri Nara, Mahalela. Hari ini yang ada yang boleh ditengok lagi satu saja, iaitu Seri Patani. Seri Nara tak tahu mana pi. Mahalela katanya jatuh dalam laut masa nak punggah masuk ke kapal selepas Patani jatuh. 4 kali cuba tak dapat, tapi akhirnya Siam dapat juga menawan Patani sampailah ke hari ini. Kerana apa? Kata kuat sangat Patani ni. Pasal apa kalah juga? Kalah kerana perpecahan dalaman, berebut nak jadi Raja Patani. Sebab tu saya kata kena belajar dari sejarah. Nganduk berebut sama sendiri boleh ke awak. Saya tak kata kat siapa-siapa lah. Saya kata kat Patani tu. Nah, ni rentaka. Orang Melayu ni dia buat, dia tak boleh buat licin-licin gitu, dia tak seronok. Dia nak kena ukir. Dia buatlah bagi nampak cengih sikit, buh kepala naga. Padahal serupa aja peluru pi. Yang ni ekor lutung. Sebab yang belakang tu macam ekor lutung. Senang nak pegang, senang nak gantung. Dia buat ekor lutung. Yang ni di Kedah. Ini meriam lela. Orang tua-tua kita buat dengan tembaga. Orang Melayu cukup kuat kemahiran tembaga, ketukangan tembaga. Pasal apa tembaga? Pasal tembaga ni dia tak karat. Terjatuh dalam laut, terendam berapa lama pun dia takkan karat. Tak macam besi. Besi dia karat, tembaga dia tak karat. Dia jadi sebam je. Sebam tu kan, dia jadi warna hitam. Yang tu kita tenyih dengan asam Jawa, dia merlip balik. Siapa ada kakeh tembaga di rumah kan, tenyih dengan asam tembaga, asam Jawa tu, dia merlip balik lah. Kalau tak mau beli berasu, ini dia berkilat balik. Walaupun jatuh dalam air. Jadi orang tua kita dah cukup biasa dengan tembaga ni. Periuk belanga pun orang buat dengan tembaga kan. Ada tak periuk belanga tembaga di rumah? Ambil orang tua dulu tengok. Hitam macam mana pun kita tenyih dia kilat balik. Ini istinggar Melayu. Yang ni yang digunakan dalam tahun 1511 itu. Sekitar tahun 1511. Nampak? Jadi orang tua kita ni, orang Melayu ni, dia tak boleh kalau tak ukir. Dah dibuat istinggar Melayu, Malay Muscat ni abad ke-18. Kan dah buat cantik dah, dia tak boleh, dia kena ukiak juga. Ukiak tu dia punya cantik. Ini kerja tangan orang Melayu. Padahal kalau dia tak ukiak gitu, tembak meletup serapa tu ke. Tapi dia tak boleh, dia kena ukiak bagi cantik. Tak puas hati. Buat kerja tu kalau tak diukir cantik, tak puas hati. Ini istinggar. Bedil istinggar. Ini peluru dia satu. Tapi kalau pi kena dia tepat. Kalau dia kata nak kena dada, pum. Tapi kalau nak tembak ramai orang, mungkin tak mati tapi cedera. Dia guna hak ni. Serombong depan besar. Pasal dia boleh bubuh macam-macam. Batu jala, dia pecah botol buah kaca dalam tu, lepas tu dia tembak. Dia macam peluru penabuk dia pergi. Yang ini yang diguna sampai hari ini sebagai salah satu alat kebesaran apabila majlis rasmi istiadat Kesultanan Brunei. Jadi Brunei sampai hari ini guna ini sebagai salah satu dia punya paraphernalia. Ini dalam filem tadi Queens of Lankasuka menggunakan tarkul. Ini tarkul. Tarkul. Yang ni bunyi deras. Tapi dia pi tak ketawa hala peluru dia pi. Nasib lah siapa kena.
Macam biasalah orang tua-tua kita, dia dah buat senapang, dah apa semua peluru kan, dia tahu sukatan belerang nak buh banyak mana kan, peluru berapa nak pakai. Kita ni orang Malaysia ni, orang Melayu di tanah Melayu ni, oleh sebab kita ada banyak timah, kita lebok timah hitam untuk buat peluru bulat-bulat. Orang barat dia pakai batu, dia licin batu bulat tu macam biji guli. Kita tak main batu lah sebab kita banyak timah, dan lebih teruk kena timah daripada kena batu. Kena timah dengan panas dia, lagi teruk. Jadi moyang-moyang kita tu bila dah buat senjata api, dia tulis juga buku. Jadi jangan katalah orang tua kita tak menulis. Semua benda hak saya tunjuk tadi ada kitab dia kan. Kitab Ilmu Bedil abad ke-16. Diceritakan dalam kitab Ilmu Bedil ini sukatan-sukatan peluru belerang kan, nak menembak berapa jauh, berapa sukatan dia, ya. Dah ada semua tu. Ini lagi satu, mentera menembak. Apa nak baca masa nak tembak supaya pi tepat. Petua menembak, bukan hanya setakat petua saja, bukan setakat mentera saja, petua pula menembak, abad ke-17. Apa kandungan buku ni? Buku ini menyatakan dengan jelas sukatan bahan sendawa kalium nitrat. Kalium nitrat ni dalam bahasa Melayu lama dia kata sendawa. Sendawa tu bukan belahak lah. Jangan duk kata sendawa, bukan. Tu belahak. Sendawa tu kalium nitrat. Belerang, sulfur, arang, dia nak campur tu sukatan tu. Saya tengah buat kajian yang ini. Nanti insya-Allah selesai kajian ni, mungkin ke hujung tahun ni, boleh kita cerita bab sukatan nak menembak. Macam mana nenek moyang kita. Kilang buat senjata api ni paling besar pada satu ketika ialah di tebing Sungai Tembeling di Pahang. Itu kilang tempat buat dia. Tempat yang banyak sendawa ni, yang dibuat banyak ni, ialah di Naning. Kalau seberang sana di Minangkabau. Kalau di Borneo di Sarawak. Kalau di tanah Jawa, Pulau Jawa, itu di Gresik. Itu adalah merupakan tempat-tempat pusat-pusat pembuatan senjata api Melayu dulu. Jadi jangan duk kata lekeh lah, nenek moyang kita. Senjata api ada. Takut orang tak faham, maka sama Ahmad dia kumpulkan manuskrip Jawi tadi, kemudian dia tulis rumi dan diterbitkan dalam buku yang bertajuk Peluru Petunang, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kalau minat, pergi carilah buku ni di DBP. Ni saya nak tunjuk sikit. Ini catatan Alfonso de Albuquerque pada hari dia menyerang Melaka. Dia kata kami naik saja, pijak saja pantai Melaka tu. Dia kata apa? Dia kata some Muslims who were taking refuge in the town some distance away began sniping at Portuguese with muskets. Dia kata kami pijak saja pantai tu, orang Melaka tembak dengan musket. Musket tu maknanya istinggar tadi. Ni jangan lagi duk kata Melaka jatuh pasal mereka guna kerih dengan lebih. Sebab orang Portugis yang mari menyerang tu sendiri kata kami kena tembak. Kalau tembak tu maknanya bukan lembing lah, bukan kerih lah. Tembak tu maknanya dengan senapang. Ni musket. Cuba baca yang bawah pula. Dia kata in the fury of the battle, Antonio de Abreu ni salah seorang daripada dia punya panglima dia, was wounded in the jaw by a musket shot. Cedera di dia punya rahang
kerana ditembak dengan istinggal. Maknanya ada sharpshooter Melaka yang bidik, betul-betul kena dia punya rahang dia pecah, losing many of his teeth, hilang banyak gigi, and part of his jawbone, dan sebahagian daripada dia punya tulang rahang ni. So much so that even after his recovery, his jaw was somewhat displaced. Dia kata sampai dia dah lega pun, dia punya rahang ni sengit pada muka dia. Jadi maknanya orang Melaka dah guna masker. Ni catatan mereka sendiri. Jadi jangan lagi kita anggap orang Melaka tu pakai sumpit. Yang pakai sumpit, orang Melayu tak pakai sumpit lah. Yang pakai sumpit ni orang asli. Salah anggap, merosak sejarah kita. Banyak lagi lah, tapi dah dekat pukul 11 no? Balik pergi Kenuri kan lah. Ini gambaran seorang prajurit yang nak pergi ke medan. Ni tengok, dia ada senapang senjata api, kemudian dia ada sundang di belakang dia, di pinggang dia ada keris. Lagu ni orang nak pergi ke medan, bukan bawa satu senjata aja, bawa senapang aja, tembak pum sebiji, lepas tu lari. Bila nak perang kan, tembak sebiji lepas tu lari, sebab dia peluru satu-satu dulu. Ini tentera Aceh nak tunjuk bahawa pada waktu itu inilah cara orang prajurit pergi perang. Dia ada senjata api, ada yang bawa lembing panjang, tapi tak tinggal pedang dan juga keris di pinggang, ataupun kalau orang Aceh tu dia bawa dia punya rencong, senjata tikam je. Saya nak lajukan sikit. Ini biasa. Masa perang musuh bisik Siam lawan Kedah tu, inilah senjata yang banyak digunakan, senjata api ini. Dan ini di salah satu wat di selatan Tai, disimpan di wat tu. Dia tak tahu nak buat apa, dia bubuh situ untuk orang main tengok. Sebab bukan dia punya, tu yang orang Melayu Kedah punya. Ni banyak sandak di tepi-tepi lawayam. Ini kata orang putih, Edward Monckton tahun 1772. Edward Monckton ini dia main melawat di Kedah. Masa itu Perlis masih lagi di bawah Kedah, dan dia pergi ke kawasan Perlis tu. Dia tengok ada banyak senjata. Jadi dia tulis balik ke governor dia di India. Dia kata the king of Kedah, Sultan Kedah, and all the Malay kings, dan raja-raja Melayu ni have got guns enough to drive all the Europeans out of India. Dia kata depa ada senjata api ni cukup banyak yang boleh digunakan untuk menghalau orang barat keluar daripada India, if they know how to make use of them. Kalau dia tahu cara guna dia. Sebab kita beli banyak-banyak, simpan. Kalau kita diserang, dan kita tak menggunakan senjata itu untuk menjajah orang, untuk menyerang orang, itu kerja orang barat. Kita lebih kepada defense, pertahanan. Ini siapa kajian boleh beli buku ni baca. Banyak lagi lah, ni cerita perang tak habis-habis kan. Cerita perang tak habis-habis. Ni keris Melayu. Saya nak laju dah sebab dah pukul 11. Ada yang nak pergi Kenuri. Ni rumah Melayu. Kalau tunjuk rumah Melayu, tunjuklah hak ni. Tengok dia punya ukiran macam mana. Ni kata rumah Melayu. Lagu ni rumah Melayu. Ni rumah pembesar Melayu di Kuala Kangsar. Ni rumah pengulu Melayu, Pengulu Gani di Melaka, Merlimau. Ni orang suruh tunjuk rumah Melayu, hak ni. Patut satu dunia kata Melayu tak erti buat apa. Kita duk pergi tunjuk hak daif pasal apa? Kalau suruh lukis rumah Melayu lagu ni, mesti ada pokok nyok satu, rumah
Daif bukan main. Yang ini yang masuk dalam pemikiran kita. Salah anggap. Nak tunjuk Istana Melayu ni. Kuala Kangsar. Ni. Seri Menanti. 4 tingkat. Tak pakai sebatang paku pun. Chief arkitek dia nama Tukang Kahar. Tak guna paku pun. Masjid. Inilah masjid. Masjid paling tua. Kampung Laut. Inilah bentuk masjid Nusantara. Masjid Melayu dulu-dulu, Masjid Nusantara, ini bentuk. Kita tak pakai bentuk bawang. Bentuk bawang tu itu dari Middle East dan juga daripada Eropah. Terutamanya Istanbul. Kan? Ini kalau masjid je mesti bentuk bawang. Masjid kita macam ni. Ini masjid di Perak. Di Padang Rengas. Aircon tu, angin masuk keluar. Sejuk ya. Tak cukup dengan benda-benda hak nampak, yang tak nampak pun pantun. Pantun Melayu. Kita tengok pantun Melayu. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Pasal apa? Pasal orang Melayu dulu dia belayak. Bila dia belayak keluar ke laut, dia nampak Gunung Daik. Gunung Daik itu bercabang 3. Tu gambar tu, cabang 3. Jadi apa yang dimasukkan dalam pantun orang Melayu itu hasil daripada pandangan sarwa dia. Dia punya epistemologi, apa yang dia nampak. Dia bukan merapu. Sebab tu bila nak pantun dia kata Gunung Daik, Pulau Pandan jauh ke tengah. Pulau Pandan tu kalau kita tengok peta, memang Pulau Pandan tu jauh di tengah laut. Sebab tu dia kata Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Tak cantik kah pantun Melayu? Kita kata buang masa saja. Okey, kita kata buang masa. Orang Perancis dia sangat-sangat takjub dengan pantun kita, maka mereka menubuhkan sebuah persatuan yang bertajuk Association Française du Pantun, pantun sayang. Orang Perancis minat dengan pantun kita. Kita pandang remeh pantun, buang masa. Sampai hari ini boleh tengok, boleh Google tengok pantun sayang Association Française du Pantun ini. Dan ini yang dia tiru daripada pantun kita. Kalau tidak kerana bintang, masakan bulan naik setinggi. Kalau tidak kerana abang, masakan saya datang kemari. Lepas tu dia tiru dalam bahasa Perancis dia. Kerana mereka begitu tertarik. Dan saya nak sebut antara bahasa-bahasa di Eropah, bahasa Perancis adalah bahasa yang paling tinggi sastranya. Sebab itu kalau anak orang kaya-kaya di UK, di England, dia akan belajar bahasa Perancis. Sebab mereka memandang tinggi bahasa Perancis. Bahasa Jerman, bahasa Portugis bagi mereka itu adalah bahasa orang gasar. Jadi orang Perancis ni dia sentiasa rasa dia higher class. Dan orang yang higher class ni, yang sastra tinggi ni, mengagumi pantun kita. Pantun yang kita anggap buang masa. Seorang pengkaji pantun dari Perancis namanya François René Daly mari ke Malaysia ni, duduk di UKM study pantun, pergi ke Dewan Bahasa study pantun, dan dia menulis buku yang bertajuk Alam Pantun Melayu, Studies on the Malay Pantun, kerana tertariknya dia dengan pantun. Kita ni tak mau, kan? Kita minat orang putih, orang putih minat kita, kan terbalik. Busana kita pula dah. Ada falsafah. Ini saya bagi contoh je lah, kan? Itu falsafah
busana kita, menjunjung syariat, mendukung adat, memimpin dengan hemat, berdaulat sepanjang hayat, bersemayam dalam rahmat dan berkat. Ya. Jadi kita ni nak kena buat apa? Ni yang kata komunikasi warisan ni, nak habis dah ni. Komunikasi warisan. Apa yang kita buat? Apa juga saluran komunikasi, bersemuka kah, berperantara kah, soft cell, hard cell, untuk mengkomunikasikan kepada generasi kemudian tentang kehebatan tamadun kita itu. Bukan untuk kita bangga-banggakan, bukan untuk kita jadi khayal, tetapi untuk kita jadikan penanda aras dan cabaran. Kalau moyang kita boleh sampai tahap tu, kita sepatutnya paling kurang tahap tu ataupun lebih lagi. Dulu dia pun tak ada teknologi pun, tapi boleh buat macam-macam yang saya sebut tadi. Pasal apa kita malas? Mereka boleh tulis buku banyak. Yang ni selalu saya cakap di universiti pun. Pasal apa pensyarah universiti, pakar-pakar di universiti tak mau tulis buku? Kita tengok dulu, orang dulu dia buat filem Hang Tuah, dia buat filem Hang Jebat, dia buat filem Sultan Mahmud mangkat di Julang, dia buat filem Sumpah di Bumi Merkah, ni tahun 83 kalau tak salah saya, Rahim Razali. Filem Sumpah di Bumi Merkah ni menceritakan tentang perang musuh bisik. Kemudian barulah mari Merong Mahawangsa, kemudian mari Puteri Gunung Ledang, Mak Kilau Pendekar Awang, tu kemudian lah tu kan. Barulah nak naik semangat balik. Punya naik semangat, habis popcorn, tak ada nak beli, habis. Kemudian drama, Arka Raja Haji. Kemudian kita ada drama ni, saya pun tak tahu nak sebut, tapi dia kata yang ni lah yang dikatakan apa ni, Queens of Lanka Suka. Kalau kita tengok Korea, dia selalu buat banyak filem-filem Korea, drama Korea menceritakan tentang kepahlawanan nenek moyang mereka. Begitu juga dengan Indonesia, Aceh, Sultan Agung, kita ada tapi tak banyak kan. Bila saya geram, saya buat sendiri. Saya pun terlibat berlakon sama. Saya tak banyak, tunggu waktu buat tak buat, saya buat. Pergi berlakon tengah-tengah laut tu. Yang bawah tu itu di makam Sultan Alauddin di Paguh. Sultan Alauddin adalah bapa ayahanda kepada Sultan Mahmud. Dia mangkat umur 39 kalau tak salah kerana diracun. Masa tu sedang berkira-kira nak pergi buat haji. 1936 orang putih yang bernama Gerald Gardner ni menulis buku yang pertama tentang keris. Tajuk dia Keris and Other Malay Weapons. Orang putih tulis buku keris kita tahun 36. Kemudian kawan dia A.H. Hill dan rakan-rakannya menghasilkan buku ini, The Keris and Other Malay Weapons. Kemudian Edward Frey tahun 80 lebih menghasilkan buku yang bertajuk The Keris, Mystic Weapon of the Malay World. Orang putih duk tulis buku kita, buku tentang keris kita kan. Saya pun geram, saya tulis. Saya tunggu orang lain tak tulis, saya pun tulis. Lepas tu saya tulis lagi, lepas tu saya tulis lagi, kemudian saya tulis lagi pasal kota Kuala Kedah, bagi kat tuanku Sultan. Sultan kata tulis dalam bahasa Melayu ni, kita nak bagi kat orang putih, kawan-kawan dia daripada barat main melawat. Tak apalah tuanku, patik buah bahasa orang putih pula lah, Kuala Kedah Fort. Lepas tu tuanku kata tulis sikit pasal ayahanda beta, Sultan Badli Shah, Sultan yang melawan Malayan Union. Lepas tu Sultan Selangor kata tulis beta punya keris. Tulis ni tuanku. Okey. Jadi aku no tih lah. Dah 2 jam lah. Jadi apa yang saya harapkan daripada puan-puan, macam saya katakan tadi, ibu-ibu, sampaikanlah maklumat ini kepada anak-anak. Mana yang ada cucu tu kan, tuk tolong cerita dekat cucu, supaya cucu-cucu tu nanti faham. Dia boleh belajar di tempat orang putih,
Dia boleh berkawan dengan orang putih. Macam saya berkawan dengan orang putih, kawan baik dengan orang putih. Sampai orang putih lantik saya jadi presiden Persatuan Antarabangsa, President of Pacific and Asia Communication Association. Kawan baik. Tetapi saya tak ikut mereka. Sebab kita ada jati diri kita. Ya, orang putih pun bukan semuanya penyangak. Hak mai sini dulu je. Ya, yang kemudian ni kalau kita tengok ramai pun mereka yang menentang Israel. Buat demonstrasi di apa ni ibu kota mereka. Mana yang cerdik tu dia tahu apa yang berlaku. Yang ada muslihat tertentu, kepentingan tertentu saja yang masih menyokong keganasan itu. Jadi samalah, kita boleh berkawan dengan orang putih pun tak salah. Ada yang baik. Malah paling ramai sebenarnya orang putih sekarang ni yang menerima Islam. Sebab tu saya tulis dalam Facebook saya, perang ni nampak macam Palestin kalah kan? Tapi sebenarnya hakikatnya mereka sedang menang. Kerana dengan apa perkembangan yang berlaku sejak Oktober tempoh hari itu, menyebabkan orang barat dia makin nak faham tentang Islam, makin banyak buku dibaca dan sebagainya, makin banyak yang melawat ke masjid dan sebagainya, dan banyak yang Allah beri hidayah mereka masuk Islam. Jadi maknanya secara tak langsung perang ni merupakan dakwah yang berjaya memikat hati mereka. Jadi bagi tahulah cucu-cucu, kata nenek moyang kita tu bukanlah lekeh. Kita ada tamadun yang tinggi, dan oleh kerana itu kita kena berusaha untuk kembalikan kegemilangan itu. Kuasailah ilmu. Pesan orang tua, pesan cendekiawan tua, dia kata dengan sains hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Jadi itu 3 yang kita pegang. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas keterlanjuran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.